Saya jemput Yang Berhormat Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Pengerusi beri kesempatan kepada saya untuk sama mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatankuasa untuk Kementerian Kerja Raya. Saya pergi terus kepada butiran 02-000 pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan industri pembinaan. Saya nak fokus kepada butiran 02-200 cawangan jalan. Saya ingin bertanya kepada KKR, apakah ada pecahan daripada peruntukan untuk menyelenggara jalan ini yang diberi kepada syarikat konsesi untuk diberi terus kepada syarikat kontraktor kelas G1. Kerana sekarang ini kita dapati ada amalan daripada syarikat konsesi ini melaksanakan sendiri projek yang sepatutnya diserahkan kepada kelas G1. Jadi kalau ada pengkhususan, ini baik untuk mengawal agar syarikat kontraktor kelas G1 yang ramai di daerah-daerah ini mendapat pembelaan daripada kerajaan. Juga saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah kerajaan bersedia dari segi peruntukannya, kalau tak semua, sebahagian daripadanya diagihkan terus kepada JKR daerah. Ini lebih baik dan lebih menguntungkan kepada kerajaan dan juga kepada pihak kontraktor pelaksana. Kerana sebagaimana sekarang ini kita tahu, apabila satu-satu peruntukan yang turunkan kepada daerah-daerah, katalah syarikat konsesi A mendapat 10 juta untuk penyelenggaraan jalan daerah, mereka akan mengambil keuntungan purata 15 ke 25%. Kalau 20% diambil, kos hanya tinggal 8 juta. Kemudian syarikat pelaksana iaitu kelas G1 ambil lagi 15 ke 25%. Kita ambil purata 20%. Ambil lagi 20%, 1.6 juta. Yang tinggal kepada projek itu sebenarnya lebih kurang 64 juta sahaja. Jadi rakyat daripada 10 juta tadi itu banyak sangat ketirisan dalam perjalanan. Mengapa tidak kalau kerajaan bagi terus kepada JKR daerah? Kalau tak semua, mungkin sebahagian. Ini lebih baik, lebih menjimat dan lebih menguntungkan kerajaan. Perkara yang kedua, saya nak tanya kepada Kementerian Kerja Raya di bawah Kepala 05-000 program khusus, iaitu butiran pecahannya ialah 05-1100 penyelenggaraan jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia. Saya nak tanya berapakah had muatan ketahanan jalan raya yang ada di seluruh Malaysia ni. Kerana kita dapati sekarang ni, tampal hari, berlubang, tampal hari ni, hari esok lusa, pecah balik, kemudian tampal. Dan kita lihat lori-lori pun membawa muatan yang agak berat kerana saiz lorinya berbeza. Jadi kalau kita tentukan had muatannya sekian daya tahan dia, maka lori atau kenderaan yang melebihi muatan itu seharusnya tidak dibenarkan melalui jalan-jalan ini. Kerana jalan yang berlubang ni dilalui oleh kenderaan besar tak apalah, tak ada masalah. Tapi bagi kenderaan kecil, bagi rakyat yang pakai proton, yang pakai perdoa ni, mereka melanggar jalan ni, melambung habis menyebabkan kos membaik pulih kenderaan mereka lebih tinggi. Jadi kalau kita tentukan had muatan, pastikan tidak ada kenderaan yang melebihi muatan yang ditentukan atas ketahanan jalan itu, lebih baik dan lebih menguntungkan. Dalam jangka masa yang sama, ia lebih menguntungkan kepada kerajaan kerana kos pembaik pulihnya dapat dijimatkan. Saya juga ingin bertanya kepada KKR, baru-baru ini kita mendapati Kabinet telah bersetuju untuk membina jalan raya kita ini daripada campuran getah kaplam dan aspal ataupun dinamakan rubber rice road dengan izin. Berapa panjang agaknya daripada jalan-jalan yang telah diperuntukkan ini untuk menggunakan campuran yang saya nyatakan tadi. Kerana kalau ini dapat kita pertingkatkan, sekaligus ianya akan meningkatkan kemampuan Kementerian Kerja Raya membina jalan yang lebih tahan dan juga akan meningkatkan penggunaan getah asli yang ada dikeluarkan dia oleh pekebun-pekebun kecil seluruh Malaysia. Dengan cara tak langsung ia meningkatkan harga getah ni. Jadi dengan harapan bila jalan raya kita ini tahan lama, dapat dijimatkan dari segi kosnya, kita lebih boleh menumpukan kepada jalan-jalan yang perlu diperbaiki lagi. Banyak lagi jalan-jalan, misalnya di kawasan Parlimen Jerantut sendiri. Kalau kita tengok jalan Jerantut Temeloh,
berlubang, teruk juga. Jalan-jalan Kuala Kerau ke Bandar Tun Razak. Ini menyusahkan kepada rakyat. Jadi dengan harapan peruntukan yang ada ini dapat diteruskan kepada rakyat daripada kita membazir dalam peringkat pelaksanaan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Merbuk, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Stew. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk terus kepada butiran 050800 dan 05100 berkenaan pembaikan dan penyelenggaraan cerun di Jalan Persekutuan dan juga penyelenggaraan cerun di Jalan Persekutuan Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, yang mana di bawah kedua-dua butiran tersebut telah ditiadakan peruntukan, iaitu kosong. Saya ingin merujuk kepada laporan audit 2018 siri 13 yang telah menemukan bahawa pemeriksaan cerun telah 7 tahun tidak dilakukan akibat kekurangan peruntukan. Kemudian dalam laporan audit juga telah menemukan kerja-kerja pembaikan cerun hanya dijalankan terhadap 497 cerun daripada 988 cerun yang telah runtuh, dan dimohon peruntukan manakala bagi kerja pencegahan cerun hanya sebanyak 56 cerun iaitu 5.9% berbanding 946 cerun yang disasarkan. Kemudian laporan semakan audit juga telah mendapati sebuah syarikat 301524V telah dilantik secara rundingan terus bagi tempoh 3 tahun bermula 1 November 2017 hingga 31 Oktober 2020. Dan skop kerja bagi kontraktor utama ini adalah melaksanakan pembaikan dan kos kontrak ini berjumlah 900 juta, namun kos sebenar adalah berdasarkan keperluan kerja semasa. Persoalan saya adalah pihak audit juga mendapati kontraktor tersebut tidak berkeupayaan untuk melaksanakan kerja pencegahan cerun seperti mana yang telah dirancang, dan ia tidak mempunyai kapasiti untuk melaksanakan skop kerja tersebut. Soalan saya, adakah kementerian akan mengkaji semula prestasi kontraktor tersebut melain yang dilantik dari aspek skop kontrak, memandangkan kapasiti kontraktor bagi kerja pembaikan dan pencegahan itu akan berakhir tempohnya pada tahun hujung 2020. Seterusnya saya ingin merujuk butiran 08250 kajian perlindungan, iaitu pembaikan cerun-cerun juga. CKC pada masa ini masih menggunakan data cerun yang dikemaskini pada tahun 2010. Jadi adakah dengan jumlah di bawah butiran tersebut termasuk di dalam kajian ini yang dimasukkan dalam butiran tersebut? Seterusnya saya merujuk kepada butiran 31000 iaitu pembinaan jalan dan jambatan sebanyak 384,610,600. Adakah di bawah butiran ini termasuk dengan pembinaan jeti Semeling, jambatan jeti Semeling? Seterusnya butiran 51000 pelbagai pembinaan dan butiran 9000 lain-lain pembinaan. Apakah saya ingin mendapatkan perincian di bawah butiran-butiran tersebut dan kepada siapakah penerima penuntukan tersebut kerana jumlahnya agak tinggi. Dan akhir sekali butiran 81000 iaitu membina jalan-jalan baru dalam kurungan projek baru. Saya ingin menambah seperti apa yang Jerantut sebut. Adakah di bawah peruntukan ini termasuk dengan jalan-jalan baru yang menggunakan getah beku iaitu CMA? Apakah akan ada peruntukan membina jalan raya menggunakan getah beku secara berskala besar yang pastinya akan menstabilkan harga getah, kerana sekiranya jalan raya ini menggunakan getah beku maka permintaan terhadap getah akan meningkat, kerana dalam kajian menunjukkan 1 kilometer jalan raya memerlukan lebih kurang 4 tan getah skrap. Jadi sekiranya tiada di bawah butiran ini, adakah ada di mana-mana butiran dalam peruntukan KKR yang meletakkan getah beku ataupun CMA ini sebagai salah satu bahan turapan jalan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Merbuk. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Stew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Tuan Pengerusi, merujuk pada butiran 030600 cawangan kerja keselamatan. Terdapat kajian di mana pembahagi keluli di lebuh raya boleh menyebabkan sesuatu kemalangan menjadi lebih teruk. Malah boleh menyebabkan kemalangan maut disebabkan pembahagi tersebut tidak dapat menyerap hentakan. Oleh itu, kesesuaian pembahagi jalan mestilah dikaji semula untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya dan meminimumkan kecederaan kepada mangsa kemalangan. Oleh demikian, Tuan Pengerusi, saya mencadarkan agar kajian yang menyeluruh
dijalankan ke atas penggunaan rolling barrier atau pembahagi jalan beroda seperti mana yang digunakan di negara dengan peratusan kemalangan yang rendah seperti Sweden dan United Kingdom. Yang kedua, butiran 050500 penyelenggaraan dan bil lampu jalan dan lampu syarat jalan persekutuan. Merujuk pada butiran ini, saya ingin menyentuh berkenaan kualiti infrastruktur jalan raya, terutama melibatkan isu lampu jalan. Tidak nafikan pelbagai langkah penguatkuasaan dilaksanakan oleh PDRM bagi mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya, lebih-lebih lagi pada musim perayaan. Namun begitu, masalah berkaitan dengan infrastruktur perlu diberi keutamaan, terutamanya lampu jalan yang tidak berfungsi, malah terdapat juga jalan raya yang tidak mempunyai tiang lampu. Sebagai contoh, di kawasan Parlimen Stew, jalan dari Telaga Papan ke Bukit Putera yang sering mengundang kemalangan maut disebabkan jalan yang gelap. Butiran yang seterusnya ialah 051200 penyelenggaraan jalan persekutuan Semenanjung Malaysia. Merujuk pada butiran ini, penyelenggaraan jalan persekutuan Semenanjung Malaysia, saya memohon agar peruntukan ini dikaji semula. Hal ini kerana isu kemalangan disebabkan jalan rosak, jalan pecah berlubang bukannya satu isu baru. Pemantauan berterusan amat diperlukan. Peruntukan bagi jalan daerah juga tidak mencukupi, sedangkan terdapat banyak jalan raya yang rosak, terutamanya ketika musim banjir. Fenomena air termenung atau air banjir yang bertakung disebabkan ketinggian jalan raya yang rendah. Isu ini perlu diselesaikan segera dengan menaikkan aras jalan raya yang rendah, lebih-lebih lagi ketika ini Terengganu dilanda musim tengkujuh. Butiran 050300 pertandingan kemahiran. Berdasarkan butiran ini, peruntukan dalam belanjawan 2021 menunjukkan peningkatan sebanyak 30% daripada peruntukan 2020. Justru saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian secara lebih jelas mengenai pertandingan kemahiran ini. Dan apakah keperluan dan manfaat kepada rakyat sehingga ia memerlukan peruntukan hampir RM2 juta. Butiran 050800 pembaikian dan penyelenggaraan cerun di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia. Tuan Pengerusi, cerun di sepanjang jalan raya yang tidak diselenggara dengan baik merupakan antara faktor penyumbang kepada kemalangan maut di negara ini. Namun berdasarkan butiran 050800 iaitu pembaikan dan penyelenggaraan cerun di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia, tiada sebaran peruntukan yang diberikan untuk tujuan tersebut dalam belanjawan 2021 berbanding RM140 juta yang diperuntukkan dalam belanjawan 2020. Justru saya mohon penjelasan daripada kerajaan tentang sebab apa peruntukan ini dihapuskan dalam belanjawan 2021 ini. Sekian, Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Stew. Selanjutnya saya menjemput Yang Berhormat Tuaran, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Pasir Putih. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya telah mengantar usul di bawah peraturan 66/9 Tuan Pengerusi, tetapi ditolak. Jadi saya mohon supaya diberi masa lebih 5 minit untuk menjelaskan semuanya. Boleh Tuan Pengerusi? Boleh Tuan Pengerusi? Sebab saya telah mengantar 2 usul tapi ditolak. Jadi saya perlu jelaskan kenapa usul itu saya hantar. Teruskan dulu 5 minit. Okay. Perlu tambahan masa nanti saya akan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin berbahas bagi bajet 2021 di peringkat jawatan kuasa bagi maksud pembangunan 27. Kementerian Kerja Raya merujuk pada butiran 90,000 lain-lain pembinaan jalan raya dan jambatan Semenanjung dengan peruntukan RM1,145,700 bersama-sama butiran 0500 jalan-jalan besar di Sabah, jalan raya dan jambatan di Sabah dengan peruntukan RM100. Juga butiran 08270 memulihkan jalan ataupun di bawah jalan raya dan jambatan di Sabah juga dengan peruntukan RM100. Serta butiran 09260 naik taraf jalan-jalan di bawah jalan raya dan jambatan di Sarawak dengan peruntukan RM1,5 juta RM200.
Tuan Pengerusi, saya telah menghantar notis usul di bawah Peraturan Mesyuarat 66/9 pada Kamis Setiausaha Dewan Rakyat Malaysia untuk dibangkitkan pada hari ini, yaitu cadangan agar Kementerian Keuangan memotong sebanyak 1 bilion daripada 3,669,29,800 bagi maksud pembangunan 27 Kementerian Kerja Raya untuk jalan raya dan jambatan Semenanjung di bawah butiran 90,000, yaitu lain-lain pembinaan yang telah dicadangkan supaya diberi peruntukan sebanyak 1,029,145,700 ringgit. Pada masa yang sama, saya juga telah menghantar notis usul untuk memperuntukkan semula 1 bilion ringgit tersebut ke kementerian yang sama, yaitu Kementerian Kerja Raya, bagi maksud pembangunan yang sama, yaitu 27, dan memasukkan sebanyak 500 juta ke butiran 0500 jalan-jalan besar di Sabah, dan selebihnya 500 juta ke butiran 09260 naik taraf jalan-jalan, yaitu di bawah jalan raya dan jambatan di Sarawak. Tetapi kedua-dua usul ini ditolak, Tuan Pengerusi, atas alasan teknikal. Saya membuat cadangan ini setelah membuat kajian terhadap keadaan semasa jalan-jalan persekutuan di Sabah. Bahwa daripada 23.718 km jalan persekutuan di Sabah, hanya 11.857 km ataupun 50% saja yang berturap, berbanding dengan 81% berturap di Semenanjung dan 64% di Sarawak. Selain itu, apabila kita melihat keadaan jalan-jalan persekutuan di Sabah, 307 km jalan berturap adalah dalam keadaan yang teruk, dan 306 km sangat teruk, dan tidak boleh lagi diselenggara ataupun unmaintainable. Kerja-kerja seperti resurfacing atau preservation treatment, minor rehabilitation, dan major rehabilitation memerlukan peruntukan sejumlah 969 juta ringgit, yaitu 228 juta ringgit resurfacing, 336 juta minor rehabilitation, dan 325 juta major rehabilitation. Terdapat dua jalan persekutuan di Sabah yang berkeadaan demikian, yaitu Jalan Telupid, Batu 32, dan Jalan Kelabakan Sepelut yang sudah diisytiharkan oleh JKR Sabah sebagai jalan raya yang tidak lagi boleh diselenggara ataupun unmaintainable roads. Sebab struktur jalan-jalan ini sudah rosak teruk dan perlu dibina semula. Sepatutnya Kementerian Keuangan beri keutamaan dalam pengagihan peruntukan pada dua batang jalan ini untuk pembinaan semula. Tuan Pengerusi, coba bayangkan, apabila JKR Sabah boleh, apakah JKR Sabah boleh buat atau lakukan untuk menangani, khususnya untuk memulihkan 617 km jalan persekutuan di Sabah pada tahun hadapan, yaitu tahun 2021, dengan peruntukan hanya RM100 sahaja. Jika sekiranya JKR Sabah tidak berbuat apa-apa, tentunya jalan raya tersebut akan bertambah teruk dan mungkin juga langsung tidak boleh dilalui, terutama sekali Jalan Kelabakan Sepelut dan Jalan Telupid Batu 23. Besar kemungkinan kemalangan jalan raya di koridor jalan tersebut akan bertambah. Oleh kerana keadaan sangat mendesak tersebut, maka saya minta supaya 1 bilion daripada butiran lain-lain pembinaan di Semenanjung itu dipotong dan dipindahkan ke Sabah dan Sarawak. Barangkali juga Kementerian Keuangan akan menyatakan Sabah dan Sarawak sudah diberi peruntukan untuk package projek Pan Borneo. Tetapi, Tuan Pengerusi, di sini saya ingin menyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahwa daripada 23 package projek Pan Borneo yang tinggal, saya difahamkan hanya 2 package yang telah disenaraikan untuk pelaksanaan tahun 2021 ataupun disenaraikan, tetapi belum confirm mau dilaksana ataupun tidak. Tidak ada kepastian, tidak ada komitmen. Selebihnya hanya 21 package yang langsung tidak dipedulikan oleh Kementerian Keuangan, tidak diluluskan. Sebab itu, janganlah coba-coba bangkitkan isu peruntukan projek Pan Borneo jika sekiranya tidak ada komitmen untuk melaksanakan dengan memberi peruntukan yang mencukupi dan pasti dilaksanakan. Jangan main umum sampai 100 kali, tetapi akhirnya tidak peruntukan yang diberikan. Tuan Pengerusi, saya juga ingin menyatakan Dewan Yang Mulia ini tentang projek-projek lebuh rakyat di Sabah. Saya difahamkan bahwa daripada 26 projek yang dicadangkan, hanya 15 senarai yang diluluskan, tetapi belum pasti mau dilaksana atau tidak, khususnya tahun depan. Tuan Pengerusi, seperti mana yang saya nyatakan awal tadi tentang keadaan Jalan Telupid, Batu 32, di mana terdapat banyak lubang-lubang
mengakibatkan banyak kemalangan. Yang berhormat Beluran, yang berhormat Libaran, yang berhormat Kinabatangan tentunya lebih arif dan keadaan jalan ini karena jalan ini terletak di kawasan mereka. Dan yang berhormat Beluran tentunya juga gembira karena saya bangkit perkara Dewan Yang Mulia ini seterusnya menyokong usul saya untuk memotong 1 bilion daripada butiran land pembinaan di Semenanjung. Begitu juga dengan Jalan Kelabakan 10, Tuan Pengurusi. Yang berhormat Pensiangan, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi, yang berhormat Kelabakan dan yang berhormat Tawau tentunya menyokong usul saya ini. Ini adalah kerana kedua-dua jalan ini bukan saja perlu rehabilitated, malah perlu dibina semula. Kepada rakan-rakan daripada Semenanjung, saya mohon sokongan. Jangan hanya cakap bersimpati dan keadaan infra di Sabah. Jangan memandang ke Borneo, tetapi sokonglah dengan komitmen bahawa Sabah mau maju. Boleh bagi laluan? Teruskan Tuan. Baik, terima kasih. Boleh Tuan. Daripada siapa? Libaran. Libaran. Saya ingat, saya mohon beri Libaran sebab ini kawasan dia, Tuan Pengurusi. Silakan Saya Libaran. tanya, bila kerajaan warisan dulu, masa kerajaan warisan tu, adakah kerajaan dulu kenal pasti bahawa jalan ini memang sudah rusak dan perlu diperbaiki? Dan apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan yang terdahulu di negeri Sabah mengenai dengan jalan ini? Terima kasih. Terima kasih Libaran. Sila Tuan. Terima kasih. Saya tidak ingin mempolitikkan isu ini. Saya minta Tuan rumuskan. Saya rumuskan sudah. Baik. Saya tidak ingin mempolitikkan isu ini. Isunya ialah bahwa jalan raya ini teruk dan kita sama-sama berjuang supaya dia dibina semula. Yang berhormat Libaran. Jangan politikan. Kita mau selesaikan masalah. Ya. Jadi kepada rekan-rekan daripada Semenanjung, saya mohon sokongan sebab janganlah kita cuma memandang ke Borneo, tetapi berilah komitmen bahawa peruntukan yang ada, duit kerajaan persekutuan yang ada, hendaklah kita agih-agihkan kepada teman yang paling. Ya, yang berhormat Kinabatangan, silakan. Terima kasih. Muhammad Tuaran. Ya. Kita menyadari bahawa jalan-jalan di Sabah ini memang teruk dan perlu dibaik pulih, di-upgrade dan sebagainya. Tetapi apakah dengan cadangan memotong 1 bilion itu akan mempertingkatkan lagi kualiti jalan raya ini? Saya tanya ya. Baik, terima kasih. Kinabatangan sila Tuan. Yang berhormat Kinabatangan, sebenarnya kalau 500 juta ini kita masukkan untuk membina semula jalan Telupid Batu 23 yang melalui jalan ke kawasan yang berhormat, tentunya selesai. Barangkali juga jalan Kelabakan ke 10 juga barangkali juga selesai. Dibina semula. Yang berhormat, Borneo kita jalankan tahun depan semua 20 package. Itulah janjinya yang berhormat. Tapi saya sudah nyatakan ini tadi. Bukan janji. Saya jadi menteri salah, saya tahu apa saya buat. Okey. Tolong. Saya sama-sama dengan saya sokong dan Kinabatangan. Saya bersama-sama yang berhormat pastikan ke semua yang telah disenaraikan itu sebab disebabkan 23 package semuanya setakat ini baru 2 package yang diberikan. Memang sebab banyak masalah politik berhormat. Tapi IBD, I know what to do. Jangan kita lagi berpolitik, kita semua perjuangkan sebab Sabah maju, Malaysia pun makmur. Ini yang pasti kita buat dan kita ini jangan terlalu banyak politik, kita mau supaya negara kita ini maju bersama. Di bawah kerajaan baru Sabah tetap maju daripada negeri yang lain. Okay. Saya minta Tuan, saya bagi 1 minit untuk rumuskan. 1 minit. Switch on the mic. Switch on. Itulah Tuan Pengurusi, saya telah menghantar usul itu kerana jelas. Saya merasa sebagai ahli parlimen Sabah, sebagai orang Sabah, saya merasa terhina apabila peruntukan RM100 diperuntukkan untuk memulihkan jalan-jalan di Sabah. RM100 untuk jalan-jalan besar di Sabah. Saya merasa terhina dan yang berhormat Kinabatangan juga saya merasa terhina. Dia ini Menteri Kerja Raya Sabah. Mana boleh? Sebab itulah saya mengatakan potong 1 bilion daripada Semenanjung itu bagi beras Sabah 500 juta. Kalau tidak, Tuan Pengurusi, di Sabah ini sampai bila? Kita main cakap saja, kita mau bersimpati, pandang ke Borneo, tetapi kita tidak benar laksanakan. Baik, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Tuan. Sekarang saya jemput yang berhormat Pasir Putih. 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin terus merujuk kepada butiran 010200 berkenaan dengan dasar dan pengurusan korporat.
dalam peruntukan yang diberikan walaupun sedikit berkurangan berbanding dengan 2020, saya menaruh satu harapan supaya agihan untuk pembangunan terutamanya infra jalan bangunan di bawah seliaan JKR ini diagih secara baik dan tersusun terutamanya bagi negeri Kelantan Darul Naim. Saya bimbang takut-takut unjuran keuangan yang diuntukkan oleh JKR ini terikat dengan peruntukan yang telah dibelanjakan sebelum daripada ini. Dalam situasi negeri Kelantan sekian lama dianaktirikan oleh kerajaan persekutuan, dan saya mengharapkan apabila terbentuknya pakatan yang kukuh, yang kuat ini, maka peruntukan yang disediakan kepada negeri Kelantan ini diharap dapat ditambah kerana ia perlu dilihat jalan-jalan di negeri Kelantan ini terlalu dianaktirikan. Saya di Parlimen Pasir Putih, kalau kita lihat daripada permulaan keluar daripada negeri Terengganu masuk ke negeri Kelantan, dalam jarak kurang daripada 10 kilometer, di sana ada 7 jambatan yang lebih sempit daripada jalan. Kesempitan ini, kalau berlakulah selisih di antara dua kenderaan yang besar, dia akan berlaku kemalangan yang dahsyat. Dan sebelum daripada ini dah berlaku kemalangan demi kemalangan, dan saya telah menyebut di dalam Dewan Yang Mulia ini kali ketiga saya sebut, di mana jambatan ini perlu besarkan segera, dibuat jambatan yang baru supaya arus kereta yang berjalan itu dapat berjalan dengan teratur dengan baik. Yang kedua iaitulah di bawah butiran 030000 pembangunan infrastruktur dan bangunan. Dalam isu ini saya ingin menyentuh tugas dan tanggungjawab di bawah JKR berkenaan dengan pembangunan hospital di bawah 030500, walaupun dia cawangan kerja kesihatan berkenaan dengan infra, namun saya ingin menyinggung di sini berkenaan dengan keperluan mewujudkan sebuah hospital bertaraf pakar di kawasan Pasir Putih, kerana keperluan ini sangat mendesak. Rakyat di Pasir Putih ini terpaksa pergi ke Kota Baru ataupun pergi ke Kuala Krai. Jarak yang begitu jauh. Mungkin kerajaan tidak terasa kerana bebanan ini dipikul oleh rakyat. Namun kos, sama ada kos keluarga yang nak melawat, begitu juga kos bagi pesakit yang menanggung pergi ulang-alik daripada Pasir Putih ke hospital-hospital pakar yang ada di Terengganu ataupun di Kelantan, dia adalah satu jarak yang begitu jauh. Dan saya kira kawasan Pasir Putih ini adalah kawasan yang sesuai untuk dibina sebuah hospital bagi menampung penduduk persekitaran. Walaupun dan saya minta JKR ini cuba bincang dengan Kementerian Kesihatan untuk menjayakan program ini. Seterusnya saya ingin merujuk kepada butiran 051200 penyelenggaraan jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia. Saya rasa sudah tiba masa daripada Terengganu ini dia 2 lane untuk satu hala. Masuk Kelantan jadi 1 lane. Dan jalan daripada Semenanjung imma nak masuk ke Kelantan ataupun nak pergi ke Thailand. Pelancong-pelancong yang nak ke Thailand, dia akan nampak sangat ketara. Keluar daripada negeri Terengganu, masuk negeri Kelantan, jalannya sempit, jalannya tidak diurus dengan baik. Saya kira pihak JKR dapat melihat satu peruntukan untuk dibaiki dan ditambah supaya jadi 2 lane
satu hala daripada sempadan di Bukit Yung ataupun sempadan di Kuala Besut itu masuk ke negeri Kelantan, Darul Naim. Yang terakhir 02800 memperbaiki, mengganti dan menaik taraf jalan dan jambatan. Dalam isu ini saya tengok terutamanya dalam daerah Pasir Putih, jambatan-jambatan bukan saja lebih kecil daripada jalan, sistem peparitan juga dia jadi kecil, menyebabkan berlakunya banjir apabila aliran air ini tersekat pada jambatan-jambatan yang ada di hampir seluruh, bukan saja di Pasir Putih, bahkan di negeri Kelantan secara keseluruhannya. Jadi sejumlah peruntukan saya sangat-sangat mengharap, merayu kepada pihak menteri, mudah-mudahan lihat Kelantan ni nasib dia sama dengan Sabah dan Sarawak. Terima kasih, supaya dilihat dengan baik dan teratur. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kalabakan diikuti oleh Yang Berhormat Bukit Gantang. Menteri akan menjawab 11.50 minit. Puas boleh bagi peluang tak? Sudah banyak kali. Terima kasih Datuk Pengerusi. Tapping Terima kasih Datuk Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sungguhnya saya harus bersetuju dengan tuaran lah. Sabah ini selalu dianaktirikan. Mudah-mudahan Kinabatangan yang sudah menyatakan bahawa 23 projek PAN Borneo akan dimulakan tahun depan menjadi kenyataan lah. Jangan dijanji selalu tidak dipenuhi. Saya mulakan ucapan perbahasan saya dengan butiran 050. Ketua, saya tidak pernah berjanji. Saya bukan macam pemimpin mereka suka berjanji. Saya kata, saya kota. Mudah-mudahan. Tapi malangnya Jalan Tawau Kelabakan Sapulut tidak ada dalam PAN Borneo. Malangnya itulah. Saya mulakan ucapan Kenapalah, bahas ialah. Dengan butiran 050900 penyelenggaraan Jalan Persekutuan Sabah Sarawak Wilayah Persekutuan Labuan. Datuk Pengerusi, dalam laporan Ketua Audit Negara 2018 siri 2 yang telah dikeluarkan April lalu, ada dilaporkan berkenaan kelemahan pengurusan projek penyelenggaraan jalan raya berturap di negeri Sabah. Mengikut indeks keadaan jalan raya atau Route Condition Index, sebanyak 55.3% daripada jalan berturap negeri Sabah berada di bawah skala 3 dan skala 4. Skala 3 adalah sederhana, skala 4 adalah teruk. Indeks tersebut membuktikan bahawa jalan berturap di negeri Sabah memerlukan perhatian yang lebih daripada aspek penyelenggaraan berkala, khususnya jalan-jalan di Parlimen Kalabakan yang turut merangkumi jalan penghubung di Tawau. Berkenaan hal ini, saya minta Menteri jelaskan. Pertama, apakah sebenarnya cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh pihak Kementerian Kerja Raya Persekutuan dalam soal pengurusan dan pengendalian projek kerja-kerja penyelenggaraan jalan-jalan berturap di Sabah? Kedua, adakah Kementerian telah mengambil inisiatif untuk mendapatkan kajian atau maklum balas daripada JKR Negeri Sabah berkenaan kelemahan pengurusan kerja-kerja penyelenggaraan jalan berturap negeri Sabah seperti yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2018 tersebut? Jika tidak, apakah usaha terancang Kementerian bagi memastikan segala aspek pelaksanaan dalam kerja-kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan negeri di Sabah dapat diberi perhatian seimbang oleh KKR, biarpun hal ehwal jalan negeri Sabah merupakan tanggungjawab JKR Sabah? Ketiga, apakah pemantauan projek atau works monitoring yang akan diberi pembaruan serta penambahbaikan bagi memastikan aspek-aspek seperti pengurusan bajet dan penjadualan projek dapat dikendalikan dengan lebih terurus bagi mengelakkan daripada berlakunya kelewatan dan penangguhan kerja-kerja penyelenggaraan jalan berturap, khususnya di Parlimen Kalabakan. Keempat, dengan adanya pemisahan skup tanggungjawab antara KKR dan JKR Negeri Sabah dalam hal ehwal jalan persekutuan, bagaimana KKR dapat menjamin setiap pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan jalan persekutuan benar-benar diuruskan mengikut piawaian, perancangan dan bajet asal oleh KKR Persekutuan? Kelima, berapakah anggaran peruntukan yang akan diususkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan-jalan berturap di Kalabakan dan Tawau yang tertangguh sehingga hari ini? Dan bilakah kerja-kerja penyelenggaraan akan dimulakan semula?
Tuan Yang Dipertua, Tuan Pengerusi, Datuk Pengerusi, selanjutnya saya ingin menyentuh butiran 08230, pembinaan jambatan, butiran 08260, naik taraf dan memulihkan jalan, dan butiran 08270, memulihkan jalan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Menteri, jambatan adalah penghubung logistik yang sangat penting untuk penduduk-penduduk kampung untuk bergerak, lebih-lebih lagi bagi anak-anak dan cikgu-cikgu sekolah. Saya menyambut baik kenaikan berganda bagi peruntukan untuk butiran ini, dan saya minta Yang Berhormat Menteri perincikan. Pertama, apakah kelainan dari aspek bahan binaan serta teknologi binaan yang digunakan pakai dalam setiap kerja-kerja pembinaan jambatan di kawasan-kawasan di Sabah bagi menjadikan setiap jambatan yang akan dibina pada tahun 2021 bersifat stabil dan selamat untuk semua jenis kendaraan termasuk yang berbasikal. Kedua, apakah bentuk koordinasi pengurusan projek pembinaan jambatan antara KKR dengan JKR Sabah dalam mengenal pasti jambatan-jambatan usang serta jambatan-jambatan rosak yang boleh dilaksanakan kerja pembinaan semula khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Ketiga, adakah projek pembinaan jambatan yang akan diperuntukkan melalui butiran ini akan merangkumi pembinaan jambatan dua lorong atau two lane bridge bagi memudahkan pergerakan pergi dan balik orang-orang kampung, khususnya yang berkereta dan motosikal. Yang Berhormat minta rumuskan, Yang Berhormat. Ketiga, daripada 25 parlimen di Sabah, berapakah parlimen yang akan difokuskan untuk peruntukan menaik taraf jalan, dan apakah faktor-faktor fisikal yang akan dinilai bagi tujuan tersebut? Keempat, adakah kementerian berhasrat untuk menaik taraf jalan-jalan yang sedia ada di kawasan-kawasan perindustrian di Sabah bagi mewujudkan dedicated routes atau laluan khas untuk pergerakan lori-lori besar yang selama ini menjadi punca kepada kerosakan jalan awam? Jika iya, saya minta Menteri nyatakan kawasan-kawasan yang terlibat dan anggaran kos bagi setiap satu kerja menaik taraf. Saya juga ingin menyentuh satu projek besar di Kalabakan. Kalau boleh, Menteri mempertimbangkan dengan serius terhadap pembinaan kompleks CIQS Serudung 9 garis, Lebuh Raya 40 km dan perumahan kerajaan. Projek ini boleh dianggap katalis dalam usaha kerajaan untuk menjayakan pembangunan seimbang antara wilayah di Malaysia. Penyambungan jaringan jalan raya antara wilayah-wilayah Sabah, Sarawak dan Kalimantan yang mempunyai penduduk lebih kurang 25 juta jiwa sesungguhnya dapat mewujudkan perekonomian yang baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Bukit Gantang, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Taiping. Innalhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pergulungan. Salam sejahtera. Datuk Pengerusi, pertamanya saya ingin menyentuh peruntukan perbelanjaan bagi tahun 2021 bagi butiran 30000 daripada 6.207 juta 6.207 bilion kepada 6.019 bilion, di mana pengurangan sebanyak 188 juta. Apakah pengurangan ini akan menjejaskan projek-projek yang telah pun disenaraikan sebelum ini ataupun melengkapkan dan menyiapkan projek-projek yang telah pun dilaksanakan? Adakah pengurangan ini akan menjejaskan pembangunan projek Lebuh Raya Pantai Barat WCE yang bermula daripada Banting Selangor ke Cangkak Jering dan laluan keluar yang terakhir di Perak dalam Parlimen Bukit Gantang? Projek ini telah pun lewat dilaksanakan. Kesannya berlaku banjir kilat, banjir lumpur dan gangguan kepada penduduk dalam lalu lintas. Adakah dalam bajet ini Kementerian Kerja Raya mempunyai tarikh kebolehsiapan projek dan plan kebolehsiapan berfasa akibat peruntukan bajet pembangunan yang dikurangkan? Maklumat ini penting bagi jangkaan lonjakan pembangunan sosioekonomi setempat dan langkah-langkah persiapan apabila adanya kemudahansampaian atau accessibility dengan izin. Pastinya sesebuah kawasan itu akan membangun bagi sepanjang laluan keluar Selangor hingga ke Perak.
yang menghubungkan bandar-bandar atau pekan-pekan kecil. Seterusnya butiran 050200 penyelenggaraan dan pembaikan kecil jambatan, di mana bajet yang diperuntukkan pada tahun hadapan kekal sebanyak RM4 juta, seperti mana bajet tahun 2020. Saya merasakan bajet ini tidak mencukupi kerana banyak jalan-jalan perlu diselenggarakan juga jambatan-jambatan akibat cuaca hujan sepanjang tahun. Dalam kawasan Parlimen Bukit Gantang, di Jalan Persekutuan FT60 daripada Pekan Terong menuju ke Beruas, laluan ini banyak digunakan oleh kenderaan berat dan di sini juga terdapat saliran-saliran sungai yang banyak. Sebagai contoh, Sungai Temeluk dan Sungai Rotan. Keadaan jambatan dilihat sempit dan perlu penyelenggaraan khususnya seperti penghadang jambatan dan tanda-tanda jambatan sempit agar kemalangan jiwa tidak berlaku, terutamanya pada waktu malam dalam keadaan jalan yang bengkang-bengkok. Seterusnya, yang terakhir yang saya nak sentuh ialah 051200 penyelenggaraan Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia daripada 280 juta dinaikkan kepada 309 juta ringgit. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Keprihatinan Kementerian Kerja Raya yang bertindak pantas atas aduan mengenali laluan FT60 Batu Hampar Cangkak Jering dan Larut Matang dalam Parlimen Bukit Gantang. Kerja-kerja penyelenggaraan dan penerapan semula telah dibuat. Namun begitu masih ada kerosakan yang perlu diselenggarakan segera. Di antaranya saya nak sebutkan di sini, yang pertama Jalan ST Alaga Air Terjun, yang kedua Jalan Batu 56, Jalan Kuala Kangsa daripada Simpang Cangkak Jering, iaitu Jalan Persekutuan 1. Yang ketiga Jalan Simpang Hok Taiping menuju ke Bagan Serai dan Air Putih menuju ke Simpang Taiping, Jalan Persekutuan 1. Yang keempat Jalan Jelutong Bukit Gantang menuju ke Bukit Berapit Padang Rengas, Jalan Persekutuan 1. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Taiping. Terima kasih Datuk Pengerusi atas ruang diberi kepada Taiping membahas peringkat jawatankuasa KKR. Butiran 050800 di bawah tajuk Pembaikan dan Penyelenggaraan Cerun di Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia. Peruntukan dikurangkan daripada 140 juta pada tahun 2020 kepada kosong pada tahun 2021. Minta penjelasan kenapa tiada langsung peruntukan untuk tahun depan. Ini membimbangkan saya kerana cerun tepi Jalan Persekutuan Bukit Larut, Taiping telah mengalami runtuhan tanah dan ditutup kepada pelawat sejak 9 November 2019 hingga sekarang. Datuk Pengerusi, meneriti jawapan sidang kamar khas yang diberi oleh Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air pada 5 Ogos tahun ini, dimaklumkan berdasarkan peruntukan yang terhad dan terdapat lokasi-lokasi lain yang lebih kritikal dan memerlukan pembaikan segera, hanya 4 lokasi dilaksanakan pembaikan cerun menggunakan kaedah tie-back wall di laluan A275, Jalan Bukit Larut, daerah Larut Matang dan Selama dengan kos arahan kerja berjumlah RM2.3 juta dan dijangka siap pada 10 hari bulan Disember, 2-3 hari yang akan datang. Datuk Pengerusi, kini mengikut maklumat yang saya terima, masih terdapat sekurang-kurangnya 4 lokasi runtuhan cerun yang masih menunggu peruntukan dari kementerian. Oleh itu, Taiping memohon jasa baik Menteri mengambil berat tentang perkara ini dan memperuntukkan jumlah yang mencukupi untuk menyelesaikan masalah runtuhan cerun di Bukit Larut, Taiping. Datuk Pengerusi, Pusat Penganginan Bukit Larut merupakan antara lambang ikon bandar warisan Taiping yang telah memenangi anugerah Top 3 Destinasi Lestari Terbaik Dunia 2018. Adalah penting demi mengekalkan kelestarian dan daya tarikan pusat penganginan tersebut. Kerjasama dan sokongan daripada pihak kementerian
kerja raya amat diperlukan. Diikuti butiran 040300 cawangan kejuruteraan cerun dengan peruntukan ringgit Malaysia 7.4 juta. Saya minta penjelasan Menteri tentang tugasan cawangan ini terhadap pemantauan cerun Jalan Persekutuan khasnya, jadual kerja pemantauan di Jalan Persekutuan Bukit Lalut, Taiping. Datuk Pengerusi, selain daripada masalah runtuhan cerun, Jalan Persekutuan Bukit Lalut, Taiping, iaitu laluan A275 juga perlu dinaik taraf demi keselesaan dan keselamatan para pengunjung. Sementara menunggu kerja penyelenggaraan turut runtuhan cerun, Taiping memohon supaya di bawah butiran 051200 penyelenggaraan Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia, sebahagian daripada ringgit Malaysia 309 juta diperuntukkan kepada Jalan Persekutuan Bukit Lalut dalam bajet tahun 2021. Seterusnya, butiran 050100 bertugas keluar negara untuk tahun 2020 berdepan dengan pandemik COVID-19. Saya ingin bertanya, berapakah tugasan keluar negara telah ditangguhkan dan berapakah jumlah daripada 975,000 masih belum terpakai? Datuk Pengerusi, akhir sekali, butiran 051200 bawah program penyelenggaraan jalan, saya terpanggil membangkitkan keadaan garisan putih jalan raya yang kurang memuaskan di banyak kawasan termasuk juga di Lebuh Raya Plus. Masalah ini akan menjadi lebih kritikal pada waktu malam, khasnya hari hujan. Banyak aduan telah saya terima mengenai isu ini dan saya memohon jasa baik kementerian memantau dengan lebih ketat dan serius terhadap isu ini demi keselamatan pengguna jalan raya. Sekian sahaja, Taiping menunggu penjelasan dan berita baik daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Yang Berhormat Taiping. Saya bagi peluang terakhir kepada Yang Berhormat Kidam Batangan. Terima kasih. 5 minit. Padang Serai minta lagi. Terima kasih Padang Ketua. Tidak Negeri Kedah langsung tak ada ini kali. Tidak sempat. Butiran 990200 pengurusan dan penyelenggaraan seluruh jalan persekutuan di seluruh Malaysia dan juga 00700 pembinaan jalan persekutuan seluruh Malaysia. Saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri, iaitu bahawa rakyat Sabah agak terkilan sedikitlah dengan bajet yang dibentang lalu, iaitu berhubung dengan pembinaan Pen Borneo, Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah. Walaupun saudara kita Yang Berhormat dari Tuaran telah menyatakan itu, saya setuju bahawa jalan raya di Sabah ini memang teruk. Lebih-lebih lagi teruk lagi diterukkan oleh kerajaan warisan dahulu. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk mempertingkatkan kualiti jalan ini. Terima kasih Barisan Nasional. Berapa puluh tahun memerintah negeri Sabah. Duduklah, kita sudah rancang. Buatlah sesuatu. Kita sudah rancang. Duduklah. Yang Berhormat bercakap saya dengar. Rancang saja. Memerintah Sabah 25 tahun. Apa dia bikin? Hey, Yang Berhormat, this is my floor. You sit down. You have no right. I will sit down. You shut up. Kidam Batangan, itu saya punya call. Now is your floor now. Baik. Teruskan. Jadi saya ingin mencadangkan kepada kerajaan bahawa kerajaan negeri Sabah berhasrat untuk melihat Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah menjadi realiti. Tetapi kalau peruntukan hanya 460 juta untuk satu package, ini bukan realiti. Ini memang nightmare. So kita berhasrat kerajaan membenarkan kerajaan negeri Sabah untuk menjalankan seluruh package Pen Borneo secara PFI. Saya sokong. Ini penting untuk memastikan rakyat Sabah menikmati Lebuh Raya yang baik seperti dinikmati di negeri-negeri yang lain. Saya meminta kementerian, menteri bawa dengan kabinet
putuskan bahawa rakyat Sabah benar-benar dahagakan pembangunan jalan raya, lebuh raya yang baik. Setakat ini, Pen Borneo di Sabah cuma mencapai 20 lebih peratus. Di Sarawak sudah 65%. Soplon yang sukuk yang dicadangkan, dibatalkan oleh Pakatan Harapan, disukung oleh warisan. Ini masalah kita. Cuba jawab kalau ada sana. Siapa yang batalkan sukuk? Awak lawak ke? Salah dia sarap. Dia tak ada buat apa-apa lah, jadi gila ya kau. Waktu warisan berpuluh tahun BN. Kau gila jawatan lah. Sudah kalah katanya. You are loser, you lose. Be a loser. Jangan banyak cakap. Kalau mau berdiri tanya. Kalau nak berdebat dengan saya, put anytime boleh debat dengan saya. Jangan cakap Teberang ya. Kau tangan sebut butiran mana sila? Butirannya Salam Teberang. Jadi dia merepek, tak ada buku. He doesn't know what he's talking about. Butiran pun tak tahu. You sedap. Saya minta kepada menteri. Dia bertaburan bukan butiran, bertaburan. Speaker, jangan buang masalah, speaker. Yang Muhammad nanti jatuh susah lagi. Sediakan sedia kesihatan, nanti jatuh itu Muhammad, mati kita. Itu bertua. Bertaburan lah you ni. Saya minta lah. Seronok juga lawak jenaka pagi ni. Untuk memastikan. Berbutir-butir. Apa ini? Salam makan ubat berkali salam ni. Teruskan kita makan. Untuk memastikan. Yang tak makan ubat macam kamu lah yang gila. Untuk memastikan bahawa rakyat Sabah juga menikmati pembangunan lebuh raya yang seimbang. Pen Borneo ini dirancang untuk memberi kesenangan kepada seluruh rakyat negeri Sabah. Tetapi nampak gayanya, tahun 40 pun 2040 tidak selesai. Kalau satu tahun satu package, ini amat karam. Jadi sebab itu, saya minta selaku wakil rakyat daripada Sabah, memohon supaya kerajaan mempertimbang untuk memberikan kelonggaran kepada negeri Sabah, melaksanakan seluruh package Pen Borneo di Sabah secara PFI. Terima kasih, Ketua. Terima kasih yang hormat Pengerusi, Selangau Pengerusi. Ya. Boleh merayu. Seorang pun dari Sarawak tidak ada. 4 minutes. 4 minit saja. Saya dah maklum tadi untuk mencelah, tapi sekarang saya telah nak memberikan kepada yang berhormat menteri untuk menjawab. Ya. Boleh mencelah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi dan terima kasih kepada 9 orang ahli-ahli berhormat yang telah mengambil bahagian daripada Kuarter Raja, Jerantut, Merbuk, Setiu, Tuaran, Pasir Putih, Kalabakan, yang telah mengambil bahagian dalam beberapa perkara inilah, termasuklah Taiping, Bukit Gantang dan juga Kinabatangan. Saya terus menjawab kepada soalan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuarter Raja. Untuk makluman Yang Berhormat Kuarter Raja, untuk rancangan Malaysia ke-12, kita akan melaksanakan 2 kajian berhubung berkaitan dengan turapan baru dan struktur asas jalan. Sememangnya kita sedar bila peningkatan jumlah trafik dan kenderaan yang lebih besar, di mana aksel kenderaan diluluskan untuk ditingkatkan oleh Kementerian Pengangkutan, kita kena mengkaji semula pertama sekali keadaan jalan kita, kaedah dan bahan-bahan digunakan, dan termasuk juga jambatan. Dan ramai menyentuh berhubung kait dengan penyegaraan dan juga keadaan jambatan kita. Dan perkara ini memang sedang kita buat. Termasuklah penambahbaikan jalan-jalan dan jambatan-jambatan yang perlu kita naik taraf supaya ianya dapat menampung keadaan kenderaan yang makin besar, makin berat dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita juga telah bekerjasama melalui kajian kita untuk mengadakan apa yang dikatakan way in motion, di mana kita boleh mendapat keadaan sebenar kenderaan yang lalu di jalan dengan teknologi yang terkini. Kalau sekarang ini, kalau kita melihat JPJ, kalau kenderaan berat dia terpaksa masuk ke pusat timbangan. Sekarang ini tak perlu.
telah diluluskan sebanyak 50 juta kepada Kementerian Pengangkutan, di mana timbangan ini akan berada di jalan raya yang akan dapat mengukur berat laluan kenderaan di jalan raya. Dan dengan itu kita akan dapat data yang lebih tepat. Dengan itu kita boleh membuat perancangan yang lebih baik pada masa akan datang. Untuk kawasan Kota Raja sebenarnya terutamanya di Pelabuhan Kelang, untuk 2020 sebanyak 49 juta telah diperuntukkan untuk penyelenggaraan jalan-jalan di sekitar Pelabuhan Kelang. Jalan terlibat ialah FT 181, FT 180, FT 103, FT 20, FT 02 dan juga FT 3218, iaitu Jalan Batu Unjur. Skop-skop dikerjakan ialah kerja-kerja pavement dan bukan pavement. Dan Alhamdulillah syarikat konsesi yang telah dilantik telah menyiapkan kerja-kerja ini dalam bulan Oktober yang lalu. Untuk masa depan ini 2021 kita sudah pun meluluskan dan mendapat peruntukan untuk menambah baik projek Pulau Indah Ring Road fasa yang ketiga. Ini akan dinaik taraf dan insya-Allah dengan adanya jalan ini ianya akan dapat memperbaiki jajaran kawasan di sepanjang Pelabuhan Kelang. Sebab kita sedar bahawa kawasan ini adalah amat penting sebabkan merupakan nadi utama dari segi ekonomi negara kita. Saya beralih pada Jerantut. Jerantut ada bertanya berhubung kait dengan kelas G1. Adakah program khusus untuk mereka? Dan untuk makluman, kita mendapat peruntukan khas iaitu projek perhatian dan juga projek penjana. Sebanyak dua, di mana diperuntukkan khas pada G1 dan G4. Dan untuk G1 dan G4 ini, di bawah projek penjana dan juga prihatin, jawatan kuasa telah dilantik, di mana ianya dibagi terus kepada G1 dan G4. Manakala syarikat konsesi pula, di bawah peruntukan sedia ada, mereka akan menguruskan projek mereka dan ada juga sebahagiannya akan diserahkan pada untuk G1 dan G4. Untuk Mobok, boleh kata saya akan menyentuh secara umum, ramai menyentuh berhubung kait dengan penjagaan jalan. Dan saya sedar ini merupakan satu isu yang agak besar. Sebab itu kita memberi komitmen di bawah Kementerian Kerja Raya. Salah satu komitmen kita ialah untuk zero pothole. Dan zero pothole ini alhamdulillah setakat ini kita memberi kuasa kepada JD untuk membuat dan untuk menyemak segala kerja yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi dan memastikan semua lubang-lubang kalau berlaku di jalan persekutuan mesti ditutup dalam tempoh 24 jam. Turapan sementara dan turapan kekal akan dilaksanakan selepas itu. Ini untuk memastikan tiada berlaku kemalangan ataupun keselamatan pengguna jalan raya akan dapat kita jamin. Dan ada permintaan khusus, saya akan menjawab secara bertulis apa-apa peruntukan yang diminta secara khusus untuk kawasan-kawasan ataupun projek-projek setempat. Dan untuk penyelenggaraan cerun, sebenarnya memang betul kata Mobok tadi ada sebuah syarikat yang telah dilantik dan tempoh lantikan mereka berakhir 31 Oktober 2020, tapi sebenarnya projek yang mereka telah dilantik untuk tempoh 3 tahun plus 2 tahun. Dan setakat ini kita telah sambungkan seperti mana diluluskan oleh Kementerian Kewangan untuk tempoh 1 tahun lagi. Dengan syarat mereka akan hanya dapat disambung untuk tempoh 2 tahun sekiranya mereka dapat mencapai tahap sehingga markahnya 80%. Tadi ada teguran daripada audit, kita mengakui, dan sebab itulah kita mencari jalan bagaimana kita nak pastikan supaya ianya dapat ditambah baik. Sebab itu kita hanya lanjutkan hanya tempoh setahun, bukan 2 tahun seperti mana yang diperuntukkan dalam perjanjian. Untuk makluman juga, YB Mobok tadi ada menyebut berhubung kait dengan cerun di Sandakan Tawau dan juga Jalan Kinabalu Sandakan. InsyaAllah kita dua-dua jalan ini sebenarnya dah diluluskan dengan peruntukan di bawah rancangan Malaysia pertama
dalam rancangan rolling plan pertama 2021 nanti. Rancangan Malaysia ke-12 akan dilaksanakan, iaitu kilometer 58.6 dan juga kilometer 147.9 Jalan Kota Kinabalu Sandakan. Tuaran, mungkin ada silap faham sikit bila mengatakan Sabah hanya mendapat peruntukan RM100. Keseluruhan peruntukan untuk Sabah ialah untuk 2021 ialah 1 bilion untuk PN Borneo Sabah. Tiap-tiap tahun akan dapat 1 bilion. Satu lagi ialah peruntukan yang dikatakan penjelasan sikit. Biarlah saya belum jawab macam mana nak minta penahan. Biar saya jawab dulu. Saya merujuk pada butiran tu yang Berhormat. Biar saya jawab dulu. Berhormat Tuaran. Saya bagi penjelasan. Biarlah menteri jawab dulu. Ahli Parlimen Tuaran mengatakan hanya diperuntukkan token sebanyak RM100. Untuk makluman, Ahli Parlimen Tuaran, di bawah butiran 05100, maksud pembangunan 27 Kementerian Kejaya dalam buku cadangan belanjawan 2021. Memang RM100 ini diperuntukkan, tapi ini khusus sebenarnya hanya untuk satu projek, iaitu projek menaik taraf jalan dari Dongongon ke Papa Spur, fasa 2 dan 3, yang mana projek ini setakat ini baru mencapai 90% disebabkan ada variation order. Bila variation order, ianya dijangka tidak akan dapat siap pada 31 Disember 2020. Sebab itu kita kena peruntukkan RM100 itu supaya tahun depan bila diluluskan oleh MOF, the variation order, peruntukan itu akan dapat disalurkan untuk membayar apa-apa saja bayaran apa. Maknanya akan ada peruntukan tambahan untuk menyiapkan spesifik projek ini. Manakala untuk keseluruhan Sabah, Jalan Sabah, kalau kita melihat untuk di bawah butiran 05100, jalan-jalan besar di Sabah, sebanyak 1.18 bilion sebenarnya diperuntukkan. Yang Berhormat boleh melihat butiran 82000, 1 bilion ialah untuk PN Borneo Sabah. 100 juta pula dicadangkan untuk jalan butiran lain di negeri Sabah. Antaranya ialah butiran membina jalan-jalan baru di bawah perkara butiran 8230, 08230. Menaik taraf jalan-jalan 08260. Program penggantian jambatan sempit Daun Usang 02800 dan program pembaikan cerut iaitu butiran 08250. Dan untuk penyelenggaraan di negeri Sabah diperuntukkan 80 juta pada tahun akan datang. Ini untuk berkala pavement dan juga kerja-kerja bukan pavement. Jadi itulah respon saya. Yang Berhormat mempenjelasan, 80 juta itu tidak dinyatakan dalam mana-mana butiran, dalam peruntukan dalam anggaran ini tidak ada dalam ini. Jadi di mana letaknya 80 juta itu? Yang keduanya dari segi memulihkan jalan, makna dia ini untuk resurfacing, untuk to rehabilitate jalan-jalan raya dan sebagainya. Jelas di sini peruntukan RM100 ya dalam butiran 08270 memulihkan jalan. Memulihkan jalan. Jadi ini yang penjelasan yang kita minta ini, kenapa RM100? Bolehkah yang Berhormat beritahu bahawa memang ada yang sedang dijalankan, diberi pohon tetapi belum dapat duit seperti yang jalan Dongongon tadi. Itu yang sebab kita sangat khawatir ini yang Berhormat. Jalan-jalan raya yang berlubang seperti yang Berhormat Batangan juga bersetuju tadi. Jalan Telupit sebagai contoh, mile tadi itu di Sendakan itu. Memang berlubang-lubang, memang keadaan kemalangan berlaku dan memang tidak boleh lagi direhabilitate, perlu dibina semula. Ya, dan estimate saya dipahamkan daripada JKR Sabah sudah pun dibuat untuk membina ini semua. Tetapi peruntukan tidak diberikan di sini, diberi RM100 saja, Yang Berhormat. RM100 yang saya katakan tadi hanya spesifik projek Papa Dongongon. Itu yang saya katakan. Dan untuk makluman kita semua sebenarnya dalam perancangan RM100 yang Berhormat, satu memulihkan jalan butiran 0270 itu pun RM100.
Yang satu lagi, jalan-jalan besar di Sabah itu RM100 juga. Ada 2 butiran RM100 yang berhormat. Jadi mana satu yang Donggongan Papar itu? Yang 0510 ataupun yang 0270? Mana satu jalan Donggongan yang berhormat? Kan saya dah katakan tadi, Donggongan Papar di bawah 05100 yang disediakan untuk projek menaik taraf jalan Donggongan Papar 05100. Itulah yang diperuntukkan. Yang tu sebenarnya disebabkan VO. Tapi yang berhormat itu adalah jalan Pen Borneo, projek Pen Borneo, kan? Dan Pen Borneo itu sudah pun diberi peruntukan khas. Tidak. Ya. Duduk. Ya. Dia ada Donggongan Papar dulu di bawah projek khusus. Bukan saja Pen Borneo, sebab Pen Borneo yang dimaksudkan hanya 35 package yang telah diumumkan dulu. Donggongan Papar adalah projek yang di bawah peruntukan development, bukan di bawah projek Pen Borneo. Sebab itu ada VO dan sebagainya yang perlu kita selesaikan. Banyak masalah yang timbul di tapak sama ada pengalihan utilities dan sebagainya. Sebab itulah peruntukan ini kita dah sediakan 100 untuk dibawa ke 2021 nanti. Muhammad, saya ada soalan spesifik. Ini jalan Bulatan Berungis, Bulatan Mengkabung. Memang sudah diluluskan dan mahu dilaksanakan, tetapi ada pertikaian di antara kerajaan negeri dengan persekutuan, sama ada jalan itu mau diserahkan kepada persekutuan ataupun tidak, tapi peruntukan memang sudah dibuat dulu, dan memang maupun dilantik pelaksananya. Saya ingin tahu sama ada proyek seperti ini mau disediakan peruntukan atau macam mana? Terima kasih. Untuk pengurusi, saya akan menjawab secara spesifik sebab ini adalah soalan yang spesifik dan saya perlukan notis. Yang Mohd Menteri. Kait dengan kaedah Yang Mohd Menteri. Sekejap, typing. Sekejap, biar saya selesaikan dulu Yang Muhammad Tuaran. Berhubung kait dengan projek Pen Borneo Sabah, diluluskan di bawah pemerintahan Barisan Nasional dulu sebanyak 35 packages untuk fasa 1. Daripada 35 packages, diputuskan bila peralihan kerajaan di bawah Pakatan Harapan, maka kaedah pelaksanaan melalui PDP telah dibatalkan. Di mana PDP dibatalkan, dulu ada 2 kaedah pembiayaan untuk Pen Borneo, Sabah dan Sarawak. Pertamanya ialah melalui kaedah dana pembangunan daripada kerajaan. Yang keduanya ialah melalui pinjaman dana infra. Dan untuk Sabah, dana infra sudah pun dibatalkan. Sebab itu hanya diputuskan untuk dilaksanakan 20 package daripada 35 packages yang telah diluluskan. Dan daripada 20 packages itu, 15 sudah pun di tender, 1 dibatalkan, ditamatkan sebabkan ketidakupayaan kontraktor untuk menyelenggara dan akan ditenderkan semula. Dan 1 lagi telah pun diluluskan di bawah package 2021 ini, iaitu laluan Serusup ke Pituru. Jadi ini keseluruhannya 16 daripada 35 yang telah luluskan, 20 yang telah diluluskan, 16 akan dilaksanakan. Dan menjawab apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kalabakan tadi, Kinabatangan, dan juga Kalabakan yang memohon supaya ianya dapat disiapkan. Kita bersedia untuk berbincang dengan Kerajaan Negeri Sabah yang baru ini, kaedah pelaksanaan yang baru. Adakah ianya boleh dilaksanakan secara PFI dan sebagainya. Ianya kita kena bincang dan melihat bagaimana kedudukan kewangan kerajaan. Kalau dulu tidak dibatalkan dana infra, insya-Allah 35 packages ini akan dapat dilaksanakan. Dan Sabah keseluruhannya perancangan ialah 3 packages. Package pertama 35 dan yang lain-lain itu sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita laksanakan untuk menyiapkan keseluruhan Pen Borneo di Sabah ini. Kita akan berbincang dengan Kerajaan Negeri Sabah bagaimana the way forward lah insya-Allah untuk kita laksanakan Pen Borneo Sabah ini. Okey, Yang Berhormat, soalan terakhir. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa dalam anggaran pembelanjaan ini terdapat tidak ada ketelusan dari segi bagaimana peruntukan itu diagih-agihkan. Tidak ada ketelusan di peringkat Kementerian Keuangan. Saya pun merasa kasihan dengan Yang Berhormat sebagai Menteri Kerja Raya, bagaimana nak agih-agihkan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Sabah ini. Tetapi apabila Yang Berhormat menjawab, dia tidak dapat mencerminkan apa yang dalam anggaran ini sebab tidak ada ketelusan, tidak telus. Kita tidak tahu peruntukan token RM100 itu, jalan Donggongan Papar dan sebagainya. Kemudian kita tertanya-tanya pula tentang keadaan
jalan-jalan raya memang perlu diselenggara, tetapi sudah diisytiharkan oleh JKR Sabah sebagai unmaintainable. Tidak boleh lagi diselenggara sebab perlu dibina semula. Dan tidak dinyatakan di sini. Sepatutnya itu diberi keutamaan dari segi pemberian peruntukan. Adakah Yang Berhormat bersetuju dalam hal ini? Dan memang kami Ahli Parlimen Sabah, kami mau menyokong dan membantu Yang Berhormat untuk mendapatkan lebih banyak peruntukan daripada Kementerian Keuangan untuk Kementerian Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Pengurusi, masa saya dah habis. Adakah saya diberi masa untuk Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri Yang jawab Menteri. ni je, lepas tu Yang Berhormat Menteri wrap up lah. Sebenarnya ramai lagi yang ahli-ahli berhormat yang lain saya Bagi belum. jawapan bertulis lah sebab saya ada banyak lagi saya nak selesaikan semua kementerian. Yang Berhormat Menteri, Taiping minta jawapan bertulis lah. Ya, ya. Okey, terima kasih. Ada berapa lagi yang saya jawab? Nanti secara bertulis saya akan jelaskan kepada tuaran apa segala peruntukan kegusaran yang dibangkitkan tadi. Yang Berhormat Menteri. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa kita terpaksa mengagihkan berdasarkan apa yang diluluskan. Dan kelulusan ini berdasarkan permintaan di peringkat negeri dan juga agensi pusat akan menilai apakah keutamaan-keutamaan projek yang akan dilaksanakan dan diluluskan dalam semua aspek termasuk penyelenggaraan dan sebagainya. Tapi disebabkan waktu, Datuk Pengurusi, saya akan memberi jawapan bertulis kepada semua yang telah membangkitkan isu yang telah dibahaskan tadi. Saya kira jawapan semua dah ada di Yang Berhormat sini. Menteri, kalau Saya boleh akan- sikit terkait dengan getah beku tadi atau CMA sebab dia melibatkan kalau kita boleh Untuk getah sebenarnya kita memang berbincang dengan Kementerian Peladangan. Memang ada kerjasama MOU di antara JKR dengan Lembaga Getah Malaysia. Beberapa projek rintis sudah pun kita laksanakan dari segi projek baru dan juga penyelenggaraan. Dan insya-Allah workshop di antara LGM dan JKR dan beberapa pakar akan duduk untuk finalisekan report. Apakah arah tuju dari segi menggunakan kaedah Kaplam ini? Adakah ianya akan memberi lebih banyak kebaikan ataupun adakah kekuatannya sama dengan kedudukan konvensional pada masa ini? InsyaAllah kita akan kemukakan laporan kepada Kabinet hujung tahun ini dan tahun depan kita akan tahu arah tuju setakat mana Kaplam dapat digunakan. Tapi untuk getah saja sebenarnya ada 3. Dia ada chrome rubber, dia ada latex yang digunakan dan juga Kaplam. Dan Kaplam memang sudah ada kajian untuk buat dua-dua perkara ini. Report sudah pun ada. InsyaAllah akan dimuktamadkan. Datuk Pengurusi, sikit, Menteri sikit. Terima kasih. Tadi tak sempat bahas, nak tanya sikit. Saya minta maaf, saya dah Sikit ya, tadi tak sempat bahas. So saya kena tanya sikit. Jadi saya mengucap terima kasih, saya akan memberi jawapan bertulis kepada semua yang terlibat. Terima kasih. Yang berhormat sekalian, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 1,260,407,200 untuk kepala B27 anggaran perbelanjaan mengurus 2021 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju kepala B27 jadi sebahagian daripada jadual. Yang berhormat sekalian, masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P27 anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih bersuara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P27 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan.